Hodak mengejutkan bola sepak tanah air apabila mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengendali skuad warga kota pada Rabu. Keputusan itu dibuat selang beberapa hari selepas KL City tewas pada aksi final Piala FA kepada Johor Darul Takzim, tatkala mereka juga dikatakan punya masalah dalaman. Namun Hodak menafikan perkara itu jadi sebab utama beliau undur diri sebaliknya kerana mahu bawa cabaran berbeza bersama klub Liga 1 Indonesia Persib Bandung. You know, I don't think that problems are so big. Everybody in Malaysia, except top 6 clubs, everybody have small problems. So I don't think that this was anything that influenced my decision. Because as I said, I planned this earlier, so the only thing timing was right now. I get some maximum from this team, and that somebody new with new energy need to come to the dressing room. So timing was good. Third final in 3 years. As Stanley said, I don't think that anybody in KL expect that we will reach this, especially last year AFC Cup final is something that not many teams, not only in Malaysia, not many teams in Asia can achieve something like that. With this budget, this squad, and one small club make the big name at the international level. So for me, this will be great memory, and wish all players, all coaches, all management good luck in the future. Legasi Hodak akan diteruskan oleh rakan karibnya Nenad Basina yang terus diumumkan sebagai ketua jurulatih baru KL City. Basina bukan asing buat kelab berkenaan kerana beliau merupakan penolong jurulatih dalam 2 musim terdahulu. Club choose because if you remember 1.5 years ago there was story that maybe I'll take over national team. And this is where basically Nana was prepared to go in. He was having some family issues for last 2 years. So if you remember, he was on and off. So we talked to him and he accepted this. So I think that this is some similar style. Players know him. It will not be big shaking of the dressing room. So maybe the best option. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KL City Stanley Bernard akui pihaknya terpaksa akur dengan kehendak Hodak untuk berhijrah ke pasukan lain. Bernard mendedahkan beliau berjaya memujuk Hodak sebanyak 2 kali untuk kekal membimbing The City Boys sebelum ini namun gagal berbuat demikian buat kali yang ketiga. It's hard to express, but I think satu saya perlu menyatakan, saya pernah menyatakan 2021 if Boyan goes, sebab 21 April dia dapat satu offer, saya dapat halang. Last year after AFC Cup dia dapat offer, dapat halang juga. Semuanya of course dengan bigger wages, bigger packages. Tapi Boyan has never left because it's never been about the money. It's always been about what he can contribute to a club. Today again, the offer out there is obviously better, but it's not because of that he leaves. He leaves because he feels like the dressing room could do with a new voice and he could do with a new challenge. Kami ingat kena prank. Itu perkongsian tonggak pertahanan KL City Kenny Palraj apabila jurulatihnya memberitahu kepada semua pemain bahawa sesi latihan pada Rabu merupakan hari terakhirnya bersama skuad warga kota. Bagi saya ini adalah satu situasi yang mengejutlah. Sebab kita datang pagi macam normal, lepas tu semalam kita training pun macam biasa. Tiba-tiba datang pagi ni dia masuk dressing room, dia menyatakan bahawa dia tidak akan bersama kita lagi kan. Jadi pada pertama ni kita ingat dia nak prank kita orang ke apa kan. Jadi kita pun sajalah bergurau dengan dia. Tapi makin lama dia punya speech tu kita boleh nampak dia serius. So memang terkejut lah. Tak boleh nak terima sebab saya keluar dari Perak, satu situasi yang susah untuk saya. Saya datang ke sini, dia jaga baik. Dia bagi saya perasaan yang saya berada di home state macam tu. Dia bagi satu family bonding dalam team. Dia menjaga kebajikan player, dia fight untuk players. Apa-apa masalah kita boleh duduk berbincang dengan dia. Jadi dia macam satu status father dalam klub ni. Turut terkesan dengan keputusan Hodak ialah kapten pasukan Paulo Josue selaku antara individu yang paling lama bersama Hodak di kelab berkenaan. I think I live my prime with Coach Boyan on the bench, so that's something that I have to say. I think also he lived some kind of prime in his career also with KL, a small club with a small budget, with limited players. So that's something that he achieved here very big, and especially for me also, he make me
shine a bit more in KL once the club reach the finals, once the club doing well all this seasons. And there's no doubts that I think we create some relation, very close as a coach, as a player. I mean, everyone loves him as a coach. Everyone understands his talks, his shouting, his pushing of the players. But as I say, that's life. In football life, this is quite normal. That's not normal to see a coach at 3 years in the club or whatever. Even the players, the foreigner players, and but the life must go on. And for him, I wish our very best, and I hope he got some players like he got here, hard work players, and the people who wants to bright and show something for the football wise. Okey, untuk kupasan isu yang masih lagi hangat ini, kita bersama dengan wartawan bola sepak Nadi Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Hai Zul. Hai Dayang, Sihat, hai Lily. sihat, Zul? Sihat. Saya dah lama tak datang ke sini. Zul pun terkejut ke masa dapat berita ni? Ataupun dah dengar-dengar dah cerita sebenarnya? Saya pun terkejut datang ke sini sebenarnya. Okey, jujur memang saya terkejut pada awalnya dapat tahu yang Boyan buat keputusan untuk letak jawatan. Tapi kita diberitahu sehari sebelum yang mana KL City akan membuat satu sidang media. Ketika itu saya hanya menjangkakan pengumuman itu adalah berkisar tentang pemain yang akan keluar ataupun pemain yang akan ditandatangani. Kerana ketika ini kita tahu jendela perpindahan kedua sedang dibuka. Mungkin perkara-perkara itu yang akan dikongsi oleh pihak pengurusan KL City. Tetapi sesuatu yang saya rasa amat mengejutkan. Bukan sahaja saya saja, saya rasa pemain-pemain juga sebenarnya baru tahu pagi tadi. Rasa kena prank tu lah. Itu yang dikatakan oleh Kenny Paraj yang dia ingat gurau apa semua kan. Sebab memang mengenali Boyan ni, dia memang suka bergurau. Jurulatih yang nampak serius tetapi dia suka bergurau. Jadi pemain-pemain juga tahu pada pagi tadi sebelum sesi latihan bermula dan diorang ataupun dia berkongsi kat saya yang pemain-pemain frustrated. Memang ada yang tak boleh nak berlatih dan juga yang lemah semangat ataupun down sedikit lah apabila dapat tahu Boyan tidak lagi bersama pasukan. Sebab bagi diorang Boyan ni dianggap sebagai bapa dalam camp KL City itu. Dan untuk saya, satu keputusan yang agak mengejutkan, tetapi apabila saya mendengar nama pengganti dia tu, saya rasa okey, KL City membuat keputusan yang tepat. Okey, rasanya boleh relate juga bila Zul cakap situasi yang melanda kem warga kota sebab nampak bonding dengan Boyan selama ni macam mana. Tapi Zul, kenapa keputusan ini tidak dibuat pada penghujung musim manakala kita berada di pertengahan saingan liga, Zul? Okey. Boyan ni dia macam hot stuff lah. Sentiasa mendapat tawaran. Sebenarnya kalau kita dengar apa yang Stanley katakan tadi, dia dah dipancing oleh pasukan lain. Dah di-receive banyak kali. Untuk 2 tahun sebelum ini bukan pasukan luar negara, adalah pasukan dalam Malaysia. Pada musim 2021, sejurus beliau berjaya membantu KL City memenangi Piala Malaysia, menewaskan JDT. Ketika itu, saya boleh katakan sebuah pasukan Lebah Kelang dikatakan berminat mendapatkan khidmat Boyan. Dan disusuli pada tahun kedua ataupun tahun kedua, musim kedua Boyan bersama KL City, iaitu pada musim 2022, beliau telah membantu KL City melayakkan diri ke final Piala AFC dan Boyan juga berada dalam radar beberapa pasukan Liga Malaysia. Dan kali ketiga, beliau sekali lagi diterima dan saya rasa kali ini beliau tidak boleh menolak. Saya rasa tawaran yang baik, yang lebih baik daripada KL City. Sebab itu Boyan tidak boleh menolak hasrat itu walaupun KL City ada usaha untuk memujuk mengekalkan Boyan Hodak. Jadi saya rasa sebenarnya pendapat saya lah, pelbagai faktor yang mendorong Boyan ke Indonesia ataupun ke Persib Bandung. Walaupun Boyan sendiri menafikan bukan faktor masalah dalaman, tetapi saya rasa itu sedikit sebanyak ada mempengaruhi keputusan Boyan. Saya tak rasa yang Boyan akan mengeluarkan, mengakui yang masalah itu akan menyebabkan beliau keluar. Tapi bagi saya peribadi, sedikit sebanyak keputusan itu didorong oleh masalah yang sedang berlaku KL City ketika ini. Okey Zul, kalau kita nak add on kepada masalah dalaman yang sedang dilalui oleh KL City dengan ketiadaan Boyan Hodak,
adakah kita bakal menyaksikan ramai pemain-pemain sedia ada ni nak keluar daripada pasukan? Oh, tak mustahil. Boleh jadi sebab kalau kita kenal pemain cukup rapat dengan Boyan, jadi mungkin mereka rasa nak sesuatu yang baru sebab jurulatih yang dianggap sebagai bapa tak ada lagi dalam pasukan. Tetapi itu yang saya katakan, bila melihat pada pengganti itu mungkin dapat meyakinkan pemain-pemain yang nak keluar ini untuk kekal bersama KL City. Kita tahu kalau pasukan mengalami masalah berkaitan gaji lebih daripada 2 bulan, kontraknya akan terbatal. Bermaksud pemain-pemain boleh keluar ke pasukan lain. Saya tidak pasti ataupun tidak tahu apa yang berlaku kepada pasukan KL City. Kemulut dalaman adakah berkaitan dengan tunggakan gaji selama lebih daripada 2 bulan. Tetapi saya difahamkan ia membabitkan isu berkenaan. Tetapi sejauh mana tunggakan itu berlaku, kita tidak pasti. Tetapi apa yang dikongsi oleh CEO KL City iaitu Stanley Bernard, beliau yakin bahawa kehadiran Nenad Basina itu mengembalikan semula keyakinan pemain-pemain yang ingin keluar sebelum ini untuk kekal. Sebab ada rumours yang saya boleh kongsi kat sini, pemain seperti Azri Ghani, penjaga gol, J. Parthiban, dan mungkin saya boleh katakan T. Saravanan sebenarnya dipancing oleh klub-klub luar, yang mana pemain-pemain ini kalau ada masalah itu berlaku boleh sekelip mata saja untuk membatalkan kontrak mereka. Tetapi seperti saya katakan, kehadiran Nenad Basina itu penolong jurulatih untuk 2 musim pada 2021-2022 itu akan mengubah keputusan pemain-pemain tersebut. Dan saya rasa pemain-pemain akan kekal bersama Nenad Basina untuk baki 5 ke 6 bulan untuk saingan Liga Malaysia selepas ini. Okey, Zul, position Nenad Basina itu sendiri, Zul dapat tahu kalau khidmatnya akan digunakan dalam jangka masa yang lama ataupun sementara sahaja dengan apa yang berlaku sekarang ni kepada KL City, Zul? Mengenali Stanley, dia seorang individu yang sentiasa mempunyai perancangan yang panjang. Dia panggil Boyan dengan membentang satu projek. Dan saya rasa apabila beliau sudah mempunyai pengganti kepada Boyan sekelip mata, membawa Nenad Basina ke datang, dan saya rasa kehadiran Nenad Basina lah untuk jangka masa panjang. Dan Nenad Basina juga bukan asing untuk KL City. Saya rasa daripada penolong jurulatih kepada seorang jurulatih dinaikkan pangkat, sudah pasti ada perancangan yang baik kepada jurulatih dari Croatia ini. Bercerita mengenai Nenad Basina memang menarik untuk dikongsikan kerana untuk kejayaan KL City dalam 2 musim terdahulu mungkin ramai tak tahu. Sebenarnya bukan saya nak kata Boyan Hodak tak bagus ataupun bukan dia yang wira di sebalik kejayaan KL City, tetapi mastermind sebenar ini saya dapat maklumat daripada orang dalaman ataupun dikongsi oleh pemain-pemain sendiri, yang mana dia merupakan mastermind kepada taktikal, kepada bagaimana nak motivasi pemain itu sendiri, dan itu sangat menggembirakan ataupun pemain-pemain suka dengan itu. Dan apabila saya interview ataupun menemu ramah Paulo Josue tadi, apa perasaan dia, apa pendapat dia tentang kehadiran Nenad Basina, dia terus senyum. Menandakan pemain-pemain ini menyambut ketibaan Nenad Basina cukup positif. Jadi saya rasa Nenad Basina untuk KL City, kalau kita boleh pakai tagline KL sampai mati, Nenad Basina pun sampai mati. Wow. Tapi macam Nenad Basina ni, kehadiran beliau ke dalam sebagai ketua jurulatih untuk pasukan KL City kan, adakah boleh meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Boyan Hodak, since Zul kata yang dia merupakan mastermind di sebalik legasi yang telah pun tercipta? Okey, saya percaya boleh. Sebab dia tak asing, dia tak perlukan, saya rasa tak perlukan masa yang lama sebab dia dah 2 musim bersama dengan Boyan sebelum ni, dan saya rasa falsafah dan juga DNA itu adalah sama. Kalau kita tengok latar belakang Nenad Basina juga seorang jurulatih yang baik. Sebelum ini, kalau ramai tak tahu, beliau berada di Arab Saudi dalam tempoh 6 bulan untuk menguruskan akademi di sebuah kelab di sana iaitu Al-Fahya FC. Dalam kelab itu bermain dalam Liga Utama Arab Saudi, menduduki tangga ke-13 daripada 16 keseluruhan. Jadi pengalaman yang dimiliki oleh Nenad Basina sudah pasti dapat membantu pasukan KL City untuk meneruskan legasi Boyan. Dan yang paling penting, dia dengan pemain cukup rapat. Tetapi saya menjagakan
Nenad Basina itu berlainan, mungkin lebih mesra dengan pemain berbanding Boyan yang sebenarnya tegas dalam dressing room, tetapi Nenad Basina ni dia lebih mesra dan lebih berkawan. Kalau pemain dalam keadaan tertekan, Nenad Basina lah orang yang datang dalam dressing room tu yang akan buat lawak. Dia akan buat lawak yang tiba-tiba saja, dan itu yang disukai oleh pemain. Dan saya rasa keharmonian rapatnya antara Nenad Basina dengan pemain-pemain itu akan menjadi kunci utama kepada bagaimana dia nak meneruskan kesinambungan legasi Boyan Hodak tu. Alright. Terima kasih Zul. Sangat kompak perkongsian yang diberikan kepada kami. Rasa macam banyak lagi nak tahu pasal KLCT ni, especially Nenad Basina sendiri. Thank you Zul. Okey, Terima kasih Zul atas perkongsian. Tak sabar nak lihat apa yang boleh dibawakan oleh Nenad Basina untuk KLCT, ya Lily? Yap, Hodak menjadi pertukaran jurulatih ke-7 musim ini di Liga Super. Sebelum itu, Irfan Bakti turut meletak jawatan bersama Kuching City kerana bertanggungjawab atas keputusan berhudung kelab tersebut di Liga. Selain itu, Azmi Aziz, Thomas Truka, Choi Mun Sik dan Lim Kyong Kim direhatkan pengurusan kelab masing-masing. Manakala masalah kesihatan yang belenggu Chong Yifat memaksa pertukaran ketua jurulatih di Penang.